Nama saya Muhammad Rafiq Zafri bin Abdul Rauf, bernombor matrik D202211026660. Jurnal yang saya pilih bertajuk Pengaruh Faktor Psikologikal terhadap Pemangsaan Gangguan Seksual dalam kalangan pelajar sekolah menengah perempuan. Penulis mentakrifkan gangguan seksual sebagai perbuatan berunsur seksual yang dilakukan tanpa kerelaan mangsa. Kerajaan Malaysia amat menitik beratkan isu ini dan ingin mengatasinya dengan membangunkan minda kanak-kanak bermula dari bangku sekolah. Dan masalah kajian ini ialah isu gangguan seksual khususnya dalam kalangan remaja yang menjadi semakin meluas serta memberi impak negatif kepada pembentukan komuniti yang sihat. Justru kajian lanjut perlu dikaji bagi memberi pendedahan kepada masyarakat umum. Kepentingan kajian ini adalah supaya dapat memberi sedikit sebanyak pendedahan kepada guru-guru dan ibu bapa tentang punca berlaku masalah gangguan seksual. Objektif pertama ialah mengukur tahap pemangsaan gangguan seksual terhadap bekas pelajar sekolah menengah perempuan di Malaysia. Objektif kedua pula ialah mengenal pasti hubungan antara personaliti, pengherotan kognitif, asertif dan pemangsaan gangguan seksual dalam kalangan bekas pelajar sekolah menengah perempuan di Malaysia. Metodologi kajian yang digunakan oleh pengkaji ialah kaedah kuantitatif iaitu secara soal selidik dan pengkaji mengedarkan borang soal selidik melalui Google Form. Jadual tersebut merupakan hasil dapatan kajian untuk objektif yang pertama. Daripada jumlah keseluruhan responden, seramai 205 orang pelajar mempunyai tahap pemangsaan gangguan seksual yang sangat rendah, manakala seramai 62 orang pelajar dalam kajian ini menghadapi pemangsaan seksual pada tahap yang sangat tinggi. Hasil dapatan untuk objektif kedua pula, pengkaji telah merumuskan bahawa faktor personaliti menjadikan seseorang berisiko menjadi mangsa dan pelaku jenayah. Selain itu, tahap pengherotan kognitif yang tinggi mempunyai kebarangkalian dalam pemangsaan gangguan seksual. Seterusnya, jika tahap asertif seseorang tinggi, maka tahap pemangsaan gangguan seksual adalah semakin rendah. Teori yang berkaitan ialah teori pembelajaran sosial. Ianya berkonsepkan pemodelan iaitu peniruan tingkah laku orang lain, di mana pembelajaran berlaku apabila murid meniru secara langsung tingkah laku yang dipamerkan oleh model. Contohnya, seseorang murid yang memerhatikan seniornya melakukan gangguan seksual, lalu dia mengingati pelakuan tersebut. Kemudian, dia cuba melakukan tingkah laku seksual yang telah diperhatikan itu kepada orang lain, dan akhir sekali murid tersebut mendapati bahawa dia memperoleh kepuasan yang memotivasikannya untuk mengulangi perlakuan tersebut. Dalam rumusan kajian ini, pengkaji mengharapkan hasil dapatan kajian ini boleh dijadikan panduan kepada ibu bapa dan para guru dalam menyediakan langkah pencegahan awal dalam menangani masalah gangguan seksual terutama di kalangan pelajar.